Terpinga-pinga tuan-puan sekalian. Ya Allah ya Tuhan, itu adalah soalan yang datang daripada naluri muslimin muslimat, naluri. Takkan kita baca Quran 10 tahun tak pernah terasa Quran ini adalah yang bercakap dengan kita siapa? Allah. Allah bercakap dengan siapa? Dengan saya, dengan aku, dengan kita. Siapa yang baca? Allah bercakap dengan dia. Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi yang penuh barakah ini, dalam satu suasana yang menjadi gelombang dan fenomena kepada kita semua pada hari ini, rata-rata menyebut tentang nuzul Al-Quran. Bahkan hari ini juga, ya, ceramah kita adalah ceramah khas tentang nuzul Al-Quran. Ustazah tidak cukup persediaan pun, ya, asalnya tajuk lain. Ya, tajuk bagi pada Kak Salwa. Macam mana Kak Salwa? Puas fikir dah tajuk tu. Jangan berpaling lagi tajuk ni. Nak bunyi macam nasyid dah tu, ya. Tapi kemudiannya dapat poster, okey, ceramah nuzul Quran, baik, tajuk tu simpan dulu untuk tahun depan. Dan hari ini insya-Allah kita akan berbicara tentang nuzul Al-Quran, tentang mukjizat kubra yang telah pun berada di tengah-tengah kita. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah memudahkan tujuan ustazah, objektif pada kuliah yang ustazah nak sampaikan ini. Ni kalau cikgu-cikgu memang kena macam itulah, ya. Dia kena cakap lepas kuliah, lepas kelas, apa yang pelajar dapat. Itu memang cikgu memang macam tu, ya. Jadi ustazah juga meletakkan, sahabat-sahabat, ustazah berharap insya-Allah, wallahul musta'an, selepas kuliah ini ada sesuatu yang kita harus lakukan. Ustazah berharap mudah-mudahan kuliah ini memberikan kesedaran kepada kita semua, khususnya kepada ibu bapa, untuk anak-anak dan keluarga yang kita cintai. Subhanallah, tuan puan sekalian, dengan Al-Quran keluarga kita akan bahagia. Subhanallah, dengan Al-Quran penjara yang sempit terasa luas. Syekh Said Qutb dalam penjara lah beliau dapat membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran dan menghasilkan kitab tafsir fi dhilalil Quran. Dengan Al-Quran, tuan-puan sekalian, Nabi katakan bagaimana? Dengan Al-Quran ini diangkat sesuatu kaum, dan dengan Al-Quran ini jugalah kaum itu akan dihinakan sekiranya kaum itu meninggalkan Al-Quran. Itu kalau kaum yang ramai, tuan-puan sekalian. Kalau secara individu juga begitu. Anak-anak kita, ya begitu. Keluarga kita, ya sama sifir dia. Dengan Al-Quran, keluarga kamu akan dimuliakan. Tinggal Al-Quran, keluarga kamu akan dihinakan. Dengan Al-Quran, diri kamu, diri kita akan dimuliakan. Tinggal Al-Quran, diri kita akan bertemu dengan kehinaan. Ini sifir yang kita kena pegang. Jadi Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah melalui perkongsian yang ringkas pada hari ini, mudah-mudahan ia dapat memberikan kebaikan, manfaat kepada diri ustazah sendiri untuk mengubah diri menjadi yang lebih baik. Begitu juga dengan sahabat-sahabat rakan taulan muslimin dan muslimat sekalian. Muslimin muslimat, Al-Quran ini adalah kalamullah. Maknanya diturunkan oleh Allah. Kisah seorang saudara baru, tuan-puan sekalian, ketika mana dia belum lagi memeluk agama Islam, bila diberikan kepada beliau Al-Quran terjemahan, tidak ada pun ayat-ayat dalam bahasa Arab ni, tuan-puan sekalian, hanya terjemahan dalam bahasa Inggeris diberikan kepada dia, dan dia telah baca. Ya, dia singkap, dia baca daripada awal sampai akhir. Mungkin di tengah-tengah tu ada yang tertinggal lah muka surat tu kan. Lalu dia kata lepas pada dia baca Quran terjemahan, dia tak tahu pun itu Quran. Dia kata semakin dia baca, ada satu soalan saja yang bertalu-talu datang dalam hati dia.
Apa saja ayat yang dia baca, soalan itulah yang akan datang sampai dia bersegera bertemu dengan sahabat dia yang bagi dia Al-Quran tu. Apa soalan dia tuan-puan sekalian? Soalannya ialah, siapa yang bercakap ni dan dia cakap dengan siapa? Orang tak Islam tuan-puan, belum Islam waktu tu. Dia cuma tengok terjemahan, dia bertemu dalam terjemahan. Katakanlah, katakanlah, katakanlah. Dia bertemu dalam terjemahan perintah-perintah yang kena dilaksanakan, dan juga dalam terjemahan dia bertemu dengan larangan-larangan yang kena dijauhi. Lalu sepanjang dia baca, itulah soalan yang timbul. Apa dia? Siapa yang bercakap dan dia cakap dengan siapa? Tuan-puan sekalian, ustazah yang mendengar cerita tu, terpinga-pinga tuan-puan sekalian. Ya Allah, ya Tuhan, itu adalah soalan yang datang daripada naluri muslimin muslimat, naluri. Takkan kita baca Quran 10 tahun tak pernah terasa Quran ini adalah yang bercakap dengan kita siapa? Allah. Allah bercakap dengan siapa? Dengan saya, dengan aku, dengan kita. Siapa yang baca? Allah bercakap dengan dia. Lalu bila dia beritahu kepada dia bahawa yang bercakap dengan dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah bercakap dengan dia, maka ketika itu sahabat-sahabat sekalian, betul-betul dia merasakan bahawa yang bercakap dengan dia ini pastilah satu zat yang paling mengambil berat tentang dia. Paling mengambil berat. Daripada cerita asal-usul dalam tu, daripada cerita sistem segala macam akidahnya, syariatnya, akhlaknya, sistem pendidikannya, ekonominya, sosialnya, apa lagi, pemerintahannya. Betul-betul maknanya zat yang bercakap ini, pasal dia belum Islam jadi dia tak dapat nak menggambarkan itu adalah Allah yang sebenar-benar macam yang kita faham. Tapi dia kata pasti, zat yang bercakap ini, yang telah berkata-kata dengan dia, adalah zat yang paling sayang kepada dia, prihatin kepada dia, memelihara kehidupan dia keseluruhannya. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, sangat penting kita merasakan apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita tadabbur Al-Quran, apabila kita mengamalkan Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita merasakan bahawa semua itu adalah mendekatkan lagi hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, jadi ustazah akan membacakan beberapa potongan ayat Al-Quran, biar serap dekat hati kita masing-masing bahawa ini adalah kalamullah. Jangan buat main. Ini kalamullah, tak sama dengan sebarang percakapan-percakapan manusia. Dan tuan-puan boleh merujuk kepada suratul Waqi'ah ayat 75 hingga ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Kadang-kadang kita kalau baca Quran kita rasa macam tak pernah dengar ayat tu. Kita rasa macam baru perasan ayat tu. Tiap-tiap kali tuan-puan, kalau misal kata kita baca buku, tengok potongan-potongan ayat Quran yang menceritakan tentang nas itu dan ini, ataupun kita dengar tazkirah, muhadarah daripada sesiapa syekh, asatizah, kadang-kadang kita rasa kenapa kita tak perasan ayat tu? Rasa macam wahai kita baca tuan-puan, ini suratul Waqi'ah, tuan-puan mungkin baca tiap-tiap malam sebelum tidur.
Maka aku bersumpah demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang sangat besar kalau kamu mengetahuinya, bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah La-Quranun Karim, Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Fi kitabim maknun, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Ini dia Al-Quran yang kita bincangkan sekarang. Kurniaan Allah kepada kita semua, sebagai panduan, sebagai bimbingan, rahmah, sebagai tanda betapa besarnya kasih sayang, kasihan belas Allah kepada kita. Soalan mula-mula ceramah ni Ustaz nak bagi tuan-puan sekalian, kalau Allah mencintai kita, menyayangi kita, Allah bagi kita Quran. Tuan-puan, kita sayang pada anak kita, kita sayang pada keluarga kita, kita sayang pada isteri kita, kita sayang pada suami kita. Apakah kita sudah memberi kepada mereka Al-Quran? Tanya diri kita masing-masing. Ustazah tanya pada diri Ustazah, perjalanan ni memang belum selesai. Perjuangan ni kadang-kadang macam baru bermula tuan-puan sekalian. Kalau tanya pada diri Ustazah, puas hati dah ke Nur Hafizah bagi Quran pada anak-anak kamu? Surrender tuan-puan. Astaghfirullahalazim. Masakan aku dah puas hati? Masakan aku dah puas hati? Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, mungkin Ustazah kerap mengulang kisah ini ya. Tapi Ustazah nak kita sama-sama mengambil pengajaran. Ini kisah benar. Tuan-puan, okey, baru ni Ustazah balik kampung. Abah tu telefon macam mana? Baliklah, aku tak sompet nyongok. Ini cakap lagi 9. Bukan tak nak balik tuan-puan, merentas negeri bukan mudah. Ustazah, sama je ya, kena minta izin dengan polis. Puanlah cakap, bah, kadang-kadang Abah dah lupa juga yang kita dah balik ya. Ya. Baliklah, aku tak sompet jongok Abah ni. Dah nak habis dah songap ni dah. Itu terjemah, tolong terjemah Kak Salwa. Ya, Abah kata nafasnya nak habis dah ni, baliklah. Ustazah tak cakap pun, bah, sekarang tak boleh rentas negeri, tak nak cakap. Okey bah, insya-Allah. Adalah alasan tuan-puan ya, sebab mak cakap ubat Abah pun dah habis, so pergi ke hospital ambil ubat dan boleh balik untuk serahkan ubat. Tengok Abah terbaring tuan-puan sekalian, Masya Allah ya. Tengok dia menggigil baring tu, hanya Allah yang tahu. Ustazah pegang tangan dia, Ustazah rasa memegang tangan seorang hamba Allah yang terlalu besar jasanya, terlampau besar. Tangan tu bukan bagi Ustazah duit tuan-puan ya. Duit payah nak dapat dengan mak, dengan Abah. Ingat masa belajar sekolah Semak Labu, Abah bagi RM20 sebulan. RM20 tuan-puan, sangat sikit. Ustazah naik bas Starrise daripada Jempol ke Seremban je dah dekat nak habis kat Tambang je lah, maknanya dalam RM7. Cuba kira RM20 tolak 7 berapa? 13. Nak beli pula Eversoft. Ingat tak Eversoft? Sama lah lebih kurang umur. Siapa ingat Eversoft yang hijau tu kan? Pencuci muka Eversoft. Tengok kawan pakai Eversoft, kita pun naklah juga Eversoft. Ya, maknanya soft forever, Eversoft. Beli tu pun dekat RM7.9, dekat RM8, tak RM8.9 ke? Habis atas jalan tuan-puan. Ustazah ingat Ustazah pernah menangis tepi jalan dekat depan rumah tu, sebab terasa Abah kodokut. Kedokut betul Abah ni. RM20 dia bagi. Abah kata apa? InsyaAllah cukup. Sekolah tu semua dibagi kau makan. Sekolah asrama penuh, tak ada kebuluh kat sekolah tu dah. RM20 ni baki simpan. Subhanallah. Menangis tapi jalan ke dakut Abah ni. Tuan-puan, Ustazah terlampau suka orang jual kandy malam-malam lepas prep. Ada satu makcik datang jual kandy kat Semak Labu malam-malam.
Hanya tengok tuan-puan, hanya tengok. Kawan pernah bagi rasa sedapnya. Nak beli, duit dah tak ada. Nak tunggu sebulan. Tangan yang Ustaz pegang tu bukan tangan memewahkan Ustazah dengan harta benda. Tak ada apa tuan-puan. Sungguh, tak ada bagi rumah ke, tak ada. Ada bagi tanah pusaka. Tanah pusaka syarat dia tak boleh jual. Tengok je lah tanah tu. Tak ada apa. Sungguh saya kata, ni dah sampai akhir dah. Mak abah dah urus semua harta-harta dah. Tak ada bagi mewah pada anak. Tak ada bagi rumah, tak ada bagi apa. Tapi jasa tangan tu terlampau besar. Sebab dia bagi anak dia Quran tuan-puan. Sungguh Ustazah bukan dapat daripada luar semata-mata, tapi daripada awal pembinaan. Dua orang hamba Allah ni, mak dengan abah. Mak bagi Quran, abah bagi bahasa Arab. Itu betul-betul. Dan perkara ini malah Kak Long dulu, arwah Kak Long kata, "Dek, kau dapat lebih, dek, kau dapat lebih." Tak ada Kak Long sama je. Tak, ada dapat lebih. Sebab apa? Sebab abah yang ajar awak bahasa Arab. Tuan-puan sekalian, bila pegang tangan tu, tengok tubuh yang sedang ya, tidur baring ya, sebab penat, tak terdaya. Memang ya Allah ya Tuhan, inilah ya Allah orang yang tak memewahkan anak, bukan bagi anak harta benda, tapi dia bagi dua perkara yang takkan dapat Ustazah balas tuan-puan. Kuncinya adalah Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran dan bahasa Arab. Anak Ustazah lepas SPM, tengah pening-pening kepala nak ambil bidang apa, puas pujuk, ambillah hafazan Quran. Adalah macam-macam alasan. Pergilah Jordan, ada juga pandangan dia. Lalu saya kata tak apa, dia ambillah bidang apa pun yang baik-baik. Umi berikan kebebasan, tapi satu benda je Umi minta, antara dua kena pilih. Walaupun ambil bidang apa pun, tapi usahakanlah antara dua. Apa dia? Sama ada hafaz Al-Quran ataupun mahir bahasa Arab. Antara duanya tuan-puan sekalian, dia akan bawa juga kita pada Quran, insya-Allah. Kalaupun tak hafaz Quran tapi faham bahasa Arab, itu tujuan kita nak faham Al-Quran, insya-Allah akan bawa kita untuk mencintai kalamullah. Muslimin muslimat sekalian, ingatlah kalau tuan-puan benar-benar mencintai keluarga kita, ya, kita semua cinta anak kita. Pandang balik ni kan, pandang mata anak kita ya, sahabat-sahabat semua. Tengok dari jauh pun tak apalah. Kalau anak tu dah besar, dia tak nak dah kena pandang mata kan, ya. Anak kita dah umur 40, pandang dari jauh. Ya, ngintai dia masa dia makan. Intai je. Apa dah yang mak bagi kat kau sebenarnya? Apalah yang mak dah bagi kat kamu? Tuan-puan sekalian, siapa bagi Al-Quran, insya-Allah itu jalan kemuliaan. Dan inilah yang kita katakan apa? Ya, kita kata Quran itu diturunkan. Tengok, daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Kenapa sampai kita terhenti? Kenapa tak kita turunkan pada anak-anak kita? Kenapa tak turun pada cucu cicit kita? Kenapa kita letakkan impian dunia terlalu besar kepada anak-anak ini sampai penat dia nak menjayakan impian mak ayah dia? Tapi kita tak perasan tuan-puan, kesungguhan kita tak kita berikan untuk anak kita itu mendapat Al-Quran. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, Subhanallah, ya, bila diberikan dua tadi, Al-Quran dengan bahasa Arab, bagi Ustazah itu satu nikmat yang kalau Ustazah dah dapat tuan-puan sekalian, macam mana nak bagi anak juga dapat benda yang sama. Itu adalah sesuatu yang saya fikirkan daripada dulu sampai hari ini, tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Baik, kita mungkin boleh kata, oh anak kita dah besar. Anak kita dah besar, payah dah. Tuan-puan sekalian, seorang wanita bernama Ummu Muhammad. Ustazah ada bawa buku dia, tapi buku tu dalam kereta. Seorang wanita bernama Ummu Muhammad, tuan-puan sekalian, menghafaz Al-Quran. Sebelum tu dia ditanya umur dia berapa. Dia kata umur dia 15 tahun. Padahal masa dia jawab 15 tahun, umur dia 86. Ya, umur berapa Hajah? Dia kata 15 tahun. Semua orang terkejut. Ya, tahu dah muka orang tua macam mana.
Kemudian dia menjelaskan, hidup aku baru bermula sebaik aku menghafaz Al-Quran. Dan aku telah menamatkannya, Alhamdulillah, 30 juzuk pada usia 85 ke 86 tahun. Dan perjuangan aku dengan Quran 15 tahun. Dan pada aku, itu sahaja umurku yang sebenar. Yang lain-lain tu main-main. Yang lain-lain tu ibarat macam tak ada. Jadi umur aku 15 tahun. Tuan-puan sekalian, beliau bermula maknanya daripada usia 70. Usia 70 dia bawa keluarga daripada Quran. Dia bersama dengan anak perempuan dia hafazkan Al-Quran. Dan subhanallah, ketika mana tengah-tengah dia kata apa, saya memang hampir putus asa sebab saya dah tua sangat dah untuk hafaz Quran. Tapi dia kata Allah datangkan sebuah mimpi yang menjadi semangat untuk dia teruskan sampai habis 30 juzuk. Seorang sahabat dia yang bersama-sama dengan dia pada usia 70 tahun untuk hafaz Quran, tapi hanya sempat pada juzuk yang ke-7. Sampai juzuk 7 je sempat, lepas tu beliau meninggal dunia. Subhanallah, saya dan sahabat saya yang lain, yang seorang lagi, sebab dia bertiga, dia menghafaz Quran, kawan bertiga, kami sama-sama bermimpi menemui sahabat kami yang telah meninggal dunia dengan hafazan 7 juzuk. Kami melihat beliau sedang bermain-main, mandi-manda dengan seronoknya pada 7 sungai di dalam syurga. Ustazah tak reka buku dia ada dalam kereta. Dan bangun tu menangis lah. Dengan 7 juzuk Allah gambarkan, ya, satu mimpi yang sangat indah. Di 7 sungai, bermandi-manda, berseronok tuan-puan sekalian dalam syurga. Dan dia kata, aku mesti habiskan sampai 30 juzuk. Usia 70, baru bawa keluarga betul-betul dengan Quran. Dan dia rasa umur dia baru 15, baru bermula. Sebab tu kita tak ada alasan, muslimin muslimat sekalian. Ini dah akhir zaman kan? Semua tahu apa dah jadi kat zaman sekarang. Masya Allah, fitnahnya terlampau besar. Fitnahnya terlampau besar. Saya tak nak mengulas banyak-banyak tentang fitnah zaman, bukan itu tajuknya. Tapi Ustazah kembali kepada tadi, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mencintai, menyayangi seseorang, keluarga kita, isteri dan pasangan kita, maka berikanlah hadiah terbaik, iaitu Al-Quran. Bermakna, mari kita berikan dia, mudahkan dia untuk apa? Belajar Quran, faham Quran, beramal dengan Quran. Dan Ustazah akan menyebut tuan-puan sekalian beberapa istilah nak menggambarkan tentang perjalanan manusia dengan Al-Quran. Ada beberapa istilah. Pertama ialah tuan-puan sekalian dipanggil Ahlul Quran. Ini kategori-kategori ataupun istilah-istilah yang disebut. Macam mana ni kita nak bawa sampai jadi apa anak-anak keluarga kita? Pertama, Ahlul Quran. Kedua, dipanggil juga Hamilul Quran. Ketiga, dipanggil Sahibul Quran. Keempat, dipanggil Qari'ul Quran. Ikutlah yang mana satu, Ahlul Quran ke, Hamilul Quran ke, Sahibul Quran ke, Qari'ul Quran. Ikut yang mana satu. Tapi mari tahu dulu apa definisi dia. Tidak mudah-mudah untuk kita mengatakan ini adalah Hamilul Quran, ataupun Sahibul Quran, ataupun Qari'ul Quran, kecuali mari kita melihat apa pandangan ulama, ia yang membahaskan tentang gelaran-gelaran tersebut. Yang pertama, tuan-puan, Ahlul Quran. Imam Syihabuddin Ahmad bin Al-Khatib menjelaskan maksud Ahlul Quran. Ahlul Quran ni maknanya ahli Al-Quran. Ahli ni, ya, orang yang mahir dengan Quran, Ahlul Quran, daripada keluarga Al-Quran. Maka kata Imam Syihabuddin, seseorang itu dikatakan Ahlul Quran, hafazatul Quran, dia menghafaz Al-Quran, al-amiluna bihi, dan dia mengamalkan segala yang ada dalam Al-Quran. Okey?
Kita bukan cakap nak suruh anak kita jadi penghafaz Quran. Kalau sampai jadi ahlul Quran, Masya Allah, subhanallah, beramal dengan Quran, beramal dengan Quran, faham kehendak Allah yang ada dalam Al-Quran. Hum awliya'ullah wal mukhtassuna bihi ikhtisasa ahli insan. Kata Imam Syihabuddin, siapa yang hafaz Quran dan beramal dengan segala isi kandungan Al-Quran, itulah wali Allah, itulah awliya Allah, itulah orang yang Allah muliakan, diberikan keistimewaan dengan Quran di kalangan ramai-ramai manusia. Wa laisa min ahlihi man hafiza lafzahu wa dhayya'a hududah. Tidak dinamakan ahlul Quran orang yang hafal ayatnya, hafal segala dalam Al-Quran, tetapi dhayya'a hududah, tetapi dia meninggalkan segala titah perintah yang ada di dalam Al-Quran. Itu tidak dinamakan sebagai ahlul Quran. Itu bukan ahlul Quran. Jadi tak pernah habis kan kerja kita. Ya, kita nak faham Quran, nak belajar Quran, nak beramal dengan Quran. Kita nak bagi keluarga kita faham Quran, belajar Quran, kemudian beramal pula dengan Quran. Ini perjuangan tak pernah habis sampai kita meninggal dunia. Siapakah dia ahlul Quran? Subhanallah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata apa? Ahlullah, ahlul Quran, ahlullah. Walillahi ahlinum minan nas. Bagi Allah itu ada ahli-ahlinya di kalangan manusia. Wakil-wakil Allah di kalangan manusia ada. Ni dalam ramai-ramai kita ni tak tahu siapa dia wakil-wakil Allah. Siapa dia ahlin, siapa dia ahlullah, orang-orang Allah dalam ramai-ramai ni. Tapi Nabi kata apa? Nak tahu siapa orang-orang Allah? Ahlul Quran. Senang je. Nak tahu orang mana yang kabel besar dengan Allah, orang mana yang dekat dengan Allah, orang mana yang bila angkat tangan terdetik dalam hati je, Ya Rab, Allahumma Rabbana, bergegas, suratul qabul, dikabulkan apa yang dia nak. Ya, kathratul thawab, diberikan pahala berlipat kali ganda. Siapa dia? Ahlul Quran, iaitu orang yang menghafaznya dan mengamalkannya. Masya Allah, jauh sangat lagi tuan-puan sekalian. Ya, sebab itu kita dengan Allah Azza wa Jalla memang orang kata apa, ibarat macam takkan angkat muka, sahabat-sahabat. Tak usahlah nak perasan yang bagus ke, baik ke, alim ke, warak ke, ya, pahala banyak ke. Dengan Allah ni, ini ibarat je. Ini adalah ibarah yang saya katakan. Malunya dengan Allah ni, ibarat kita ni memang takkan angkat muka depan Allah. Malu, sahabat-sahabat. Ya, tak ada apa, tak tahu apa benda nak persembahkan kalau bawa balik ni, tak tahu apa. Allahumma illa rahmat Allah, kecuali rahmat, kecuali keampunan Allah. Tepuk pipi kita kalau kita tak sedar diri lagi. Kamu nak bertemu Allah, betul-betul kamu mengharapkan apa? Rahmat dan keampunan Allah. Kita tahu cerita seorang ahli ibadah kan tuan-puan, yang berlaku pada Bani Israel, diceritakan ya bagaimana dia beribadah. Daripada ada kekuatan saja lepas lahir, teruslah beribadah kepada Allah, tak buat kerja lain tuan-puan. Sujud, rokok, maknanya terus memuji Allah, bertasbih pada Allah. Dan Allah bekalkan kepada dia apa dia? Sebiji benih yang bila dia tanam, keluarlah pohon delima. Dan pohon itu Allah takdirkan tak pernah berhenti berbuah. Maknanya dia boleh makan bila-bila masa dia nak. Dia tak payah susah payah nak siram, nak apa, tak payah. Allah jaga ni pohon untuk kamu. Kamu ibadah saja pagi, petang, siang, malam. Dan bila dia meninggal dunia tuan-puan sekalian, ya Allah katakan kepada dia, okey, pilihan untuk kamu, sebab kamu memang boleh masuk syurga. Aku nak masukkan kamu syurga. Tapi nak bagi jugalah sebab tu. Ya, jadi pilihan pertama, kamu masuk syurga ni kerana seluruh amal ibadah yang kamu lakukan sepanjang hayat kamu. Itu satu pilihan. Ya, senang nak jawab lah kan, ya, masuk syurga sebab apa? Ibadah sepanjang usia, tak ada berhenti. Dan pilihan yang kedua,
kamu masuk syurga kerana keampunan Allah dan rahmat Allah. Laki-laki ni berfikir, kalau kerana keampunan Allah, bukannya aku ada buat dosa yang banyak, bukan ada buat dosa, aku ahli ibadah. Seumur hayat tuan-puan istiqamah dalam ibadah. Kenapa aku nak pilih kerana keampunan Allah? Ya, logiknya pun begitu, sebab bukan ada dosa pun. Kalau aku masuk kerana amal ibadah aku yang lama, yang panjang tu, mungkin berlipat kali ganda lagi keistimewaan yang aku dapat dalam syurga. Bukan sikit aku ibadah. Lalu bila dia menghitungnya tuan-puan sekalian, diakhiri dengan apa? Ya Allah, saya memilih masuk syurga, sandarannya adalah amalan saya, ibadah saya. Bukan sikit saya ibadah, seluruh hayat saya memuji Allah, seluruh hayat saya sujud, ya, rokok, ibadah pada Allah, mentaati Allah. Lalu dikatakan kepada orang ini, ahli ibadah ini, kalau dengan itulah pilihan kamu, setelah dihitung-hitung, maka nampaknya kamu terhalang. Sebab seluruh amalan yang kamu lakukan, sujud yang kamu lakukan sepanjang hayat kamu, belumlah boleh membayar sebutir biji mata yang Allah berikan kepada kamu, yang dengannya kamu boleh melihat alam ciptaan Allah, sehingga kamu boleh memuji Allah. Bukan sepasang mata ya tuan-puan, sebiji, sebelah mata. Kalau nak diperhitungkan, sebab kamu pun menghitung-hitung juga, kamu pun berkira-kira juga, kamu hitung pasal agar kamu dah hitung siap-siap lah ibadah, semayang, apa segala macam, okey lah, sebelah mata je. Kamu pertaruhkanlah apa lagi? Apa lagi? Pertaruhkan apa lagi untuk yang lain-lain daripada nikmat yang telah kamu nikmati semasa hidup kamu di dunia. Belum lagi cerita nak beli syurga dengan amalan kamu. Jadi tuan-puan sekalian, kita dah lah memang tidak beribadah seumur hayat. Ya, tak sama macam ahli ibadah tu. Jadi memang dalam jiwa kita apa dia? Ya, ketika mana kita rasa, ya Allah banyaknya kekhilafan aku, ya Allah kelalaian aku, ya Allah aku terabaikan anak-anak aku, keluarga aku, tanam ya dalam hati kita. Allah kurniakan nikmat sebesar-besarnya, pergantungan kita apa dia? Kepada rahmat dan keampunan Allah. Itu jalan keluar dia tuan-puan sekalian. Sebab ada orang ahli ibadah tapi tak bergantung pada rahmat Allah pun tak ke mana-mana. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jalan keluar dia untuk kita semua pada hari ini, mungkin yang terfikir, ya Allah apa aku dah buat pada anak-anak aku, ya Allah apa sangatlah usaha pada keluarga aku. Jalan keluar yang paling awal tuan-puan ialah bergantunglah dengan rahmat dan keampunan Allah. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Al-Quran daripada hadis Nabi SAW menyatakan begini, an Abdullah bin Buraidah al-Aslami an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi telah bersabda, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allamahu, dan dia belajar Al-Quran, wa amila bihi, dan dia beramal dengan Al-Quran. Macam mana masa depan dia ya? Kalau dia baca Quran, belajar Quran dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran, masa depan dia ke hari kiamat nanti, ulbisa yaumal qiyamati tajam min nur, maka dia akan dipakaikan pada hari kiamat nanti sahabat-sahabat sekalian, mahkota daripada cahaya. Daw'uhu mithlu daw'i syamsi, mahkota yang dipakaikan di atas kepala pembaca Quran yang beramal dengan Quran tadi, cahaya dia tuan-puan seperti mana cahaya matahari, terang benderang. Wa yuksa walidayhi, tak cukup dengan itu, dipanggil ibu bapa dia untuk dipakaikan hullatani la yaqumu bihimad dunya. Siapa ni mak dia ni? Mana ayah dia ni? Mari, anak kamu pembaca Quran, anak kamu pengamal Quran, anak kamu belajar Quran. Kiamat nanti Allah panggil mak bapak dia, nak bagi apa?
Yuksa walidayhi hullatan, nak dipakaikan dengan segala perhiasan kemewahan. La yaqumu bihimad dunya, yang tidak pernah dipakaikan pada siapa pun di dunia. Gambaran dua orang ini adalah ibu bapa kepada anak ahlul Quran. Fayaqulan, sampai terpinga-pingalah mak ayah ni akhirat besok bertanya, bima kasaina, dengan apa ni, kenapa kami dipakaikan sebegini hebat perhiasan ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bi akhdhi waladikum al-Quran, sebab anak kamu dalam hidupnya mengambil Al-Quran. Anak kamu dalam hidupnya memegang Al-Quran. Sebab perkataan bi akhdhi tu tuan-puan, dia dalam maksud dia. Maknanya dia pegang sungguh-sungguh, dia ambil sungguh-sungguh, hadam dengan Quran. Anak kamu hidup dekat dunia dulu dengan Quran saja. Ini akhirat Allah bagi, yang si anak cahaya, mahkota cahaya, dan ibu bapanya dipakaikan perhiasan yang penuh dengan kemuliaan. Bukan kemewahan, kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla, kerana anak-anak tadi menjadi ahlul Quran. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, hamilul Quran. Siapakah hamilul Quran? Menurut Syekh Ismail Mahsyuri, dalam bukunya yang bertajuk maksudnya Fadilat Membaca dan Menghafaz Al-Quran, dia menjelaskan hamilul Quran ialah seseorang yang mampu memahami makna ayat-ayat Al-Quran, mengetahui hukum-hakam Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungannya. Ustazah nak tekankan tuan-puan, tak ada yang kita gelar-gelar orang yang nama macam-macam, qari Quran lah, hafiz Quran lah, sahib Quran lah, ahlul Quran lah, kecuali syarat dia mestilah mengamalkan Quran. Bukan hafal saja, jauh lagi tu. Baik, sebut sahibul Quran. Kata Abdul Aziz bin Abdul Rauf dalam buku kajiannya, tuan-puan sekalian, definisi sahibul Quran ialah orang yang menghafaz semua ayat-ayat Al-Quran atau sebahagiannya. Dia memberikan masanya untuk membaca, mentadabbur, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, serta berakhlak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Huwa sahibul Quran, dialah sahib Quran. Itu macam Quran bergerak. Nak tahu Quran cakap macam mana pasal akhlak? Tengok dia. Nak tahu Quran cakap macam mana pasal berbakti pada mak ayah? Tengok dia, macam mana dia berbakti dengan mak ayah dia. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, tengok akhlak, tengok akhlak. Tengok akhlak kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Ya, kadang-kadang kita puas fikir apa yang tak kena ya. Macam mana nak suruh, nak didik ya anak-anak ni supaya halus akhlak dengan mak ayah. Dengan mak ayah ni kena halus akhlak. Dia bukan akhlak biasa, sahabat-sahabat, bukan akhlak biasa. Siapa yang ajar akhlak Quran, akhlak halus dengan mak ayah ni? Al-Quran. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Macam tu sekali ayat Quran. Bercakap tu sampai bombastik. Bila nak cakap tentang macam mana kamu nak buat dengan mak ayah kamu ni, depan tu mak ayah kamu, macam mana kamu nak santuni mak ayah kamu ni, sampai tahap Quran cakap macam mana? Wakhfid lahuma janahadh-dhul. Allah cakap pasal kepak, sayap. Apa maksud ayat tu? Kalau tengok dari segi literal ya, dari segi bahasa betul-betul, maksud dia apa? Rendahkanlah sayap. Wakhfid lahuma janahadh-dhul, guna pakailah sayap kehinaan, sayap merendah diri di hadapan mak bapak kamu. Masya Allah, seolah-olah kalau sebelum depan mak bapak tak payah pakailah sayap tu lagi. Tapi sebaik saja kita dengan mak ayah, mana sayap tu? Ambil sayap tu, pakai sayap apa? Rendah diri dengan mak ayah. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan juga kasih pada mak ayah, kasihan belas pada mak ayah. Semua itu menguasai jiwa seorang anak yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Bila mana dengan mak ayah, tuan-puan. Siapa yang ajar tu? Quran. Al-Quran yang ajar.
Wallahu ta'ala a'lam, tak tahulah sahabat-sahabat ya. Maknanya kita tu kena terus memberikan penekanan kepada anak-anak kita dengan cara fahamkan mereka dengan ayat-ayat Quran. Ayat yang menyebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita akan bertemu dalam beberapa potongan ayat Quran bila Allah menyebut tentang tauhid, jangan syirikkan Allah, diikuti langsung dengan mak bapak kamu. Kena ihsan, kena buat baik. Maknanya Masya Allah, ya, itu dua benda yang berbeza kan, tapi dekat. Ya, seolah-olah menjadi hak yang sepatutnya bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, ialah dia menyempurnakan dirinya dengan apa? Jaga hak kedua ibu bapa kita. Lembut dengan mak ayah, hikmah dengan mak ayah. Tak adalah cerita-cerita mak ayah makan hati berulam jantung ni sahabat-sahabat. Ya, berapa ramai mak-mak ya yang bercakap dengan ustazah, ustazah sampai berdoa, ya Allah, janganlah kau ambil, jangan kau pakailah ya Allah apa yang terasa di hati ni. Sampai terpaksa cakap macam tu. Sebab hati tu memang terasa, nak buat macam mana? Memang terasa. Ya, sampai terpaksa ngadu dengan Allah, wahai Allah, sebenarnya aku ni lemah hati. Sebab tak nak nyalahkan anak, tuan-puan. Ya, tak nak kita mengakui bahawa aku adalah seorang ibu yang memang sudah terluka hati dengan anak-anak. Tak nak. Sebab kita tahu kesian anak kita nanti. Terpaksa, wahai Allah, aku terluka, tapi sebab aku ni lemah jiwa, ya Allah. Belum apa-apa pun, anak tu baik lagi, insya-Allah boleh berubah tu. Ini sahabat-sahabat adalah cara ustazah munajat dengan Allah juga dalam bab-bab ni. Ya, dalam bab-bab ni memang, ya Allah, kalau ada terdetik kat hati, yalah kadang-kadang terasa, tapi tak adalah, itu hati lemah je, ya Allah. Hati aku yang lemah. Jangan kau ambil kira. Rabbana la tu'akhizna. Jangan kau ambil kira, ya Allah. Bagilah yang terbaik pada anak-anak ni. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum faham. Mereka belum tahu. Akhlak. Ini sahibul Quran. Sebab itu tuan-puan sekalian, sampai kecil hati seorang anak ustazah, kecil hati, dan ustazah minta maaf dah dengan dia. Hari itu adalah hari dia hafaz 30 juzuk semua. Itu hari dia. Dia hafizah Quran. Hari itu dia hafaz. Masya Allah, ramai sangat orang ucapkan tahniah, macam-macam lah. Ya, kawan-kawan, guru, abi dia, ya. Ustazah pun ucap tahniah, tapi mungkin dia melihat tahniah ustazah tidak seperti yang dia harap barangkali. Ya, sebab tahniah ustazah masih ada kebimbangan, tuan-puan. Tapi ustazah minta maaf dengan dia, ya. Maknanya kita pun tak prepare elok-elok muka macam mana apa semua masa ucap tahniah. Ya. Sebab bercampur, sebab kita faham benda-benda ni, tuan-puan, ya. Maknanya apa? Bila ustazah salam dia, peluk dia, kata alhamdulillah, umi besar hati, syukur pada Allah. Tapi ayat ustazah hujungnya adalah tapi perjalanan kita baru bermula. Jadi lepas tu dia sampai kecil hati menangis, tuan-puan, menangis. Ya, menangis, kemudian dapat report daripada adik-beradik yang lain, sampai dengan ustaz-ustaz pun dapat report tu. Ya, lepas tu ustaz kata janganlah macam tu dengan anak, ya. Janganlah macam tu. Sampai kecil hati. Ustazah jumpa dia. Ya, part yang mana yang dikecil hati? Part yang mana? Dan subhanallah, ya tuan-puan, ini bagus juga bila kita mendengar suara hati anak, kita rasa kita je yang betul kan, ya. Mungkin tuan-puan tak terfikir juga apa yang anak akan jawab. Jadi kita sambung tahun depan, insya-Allah. Okey. Ini Masya Allah, hidup ni memang saling belajar. Kita sebagai mak pun belajar, semua belajar. Masya Allah, subhanallah. Bila saya kata dengan dia, kenapa nangis kan, ya, kata khabarnya macam merajuk dengan Umi. Mana yang tak betul yang Umi cakap, ya, yang berasa hati. Ustazah pun cakap lah, bila dia kata, yelah Umi kata baru bermula. Ustazah pun cakap dengan dia, beria-ria lah. Memang baru bermula lah, begitu begini. Macam cakap dengan perempuan lah, cuma tak ada mic je. Ya, cakap. Tapi subhanallah, tiba-tiba anak tu pegang kuat tangan ustazah. Dia kata apa? Umi,
lelah menghafaz Quran pun tak habis lagi. Terdiam ustazah, tuan-puan. Umi lelah menghafaz Quran pun tak habis lagi. Sabarlah dulu Umi. Waktu tu saya kata apa? Wahai Allah, aku banyak belajar daripada anak-anak. Banyaknya kita rasa kita betul kan cakap macam tu kan. Sekarang kita dengar anak kita meluah. Kita hafaz Quran tak? Tak. Kita tahu tak macam mana susahnya untuk menghafaz 30 juzuk tu? Berapa banyak dia struggle, berendam air mata, ingat harapan mak ayah. Anak-anak kita sama macam kita lah tuan-puan. Kita masa umur dia apa kita buat? Suruh baca Quran pun lari, bukan suruh hafal Quran. Masya Allah, subhanallah. Kenapa dia beras hati? Sebab bagi dia lelah menghafal tak habis lagi Umi. Tiba-tiba Umi cakap semua ni baru nak bermula. Jadi maknanya memang peninglah kepala anak tu. Saya peluk dia, minta maaf, minta maaf. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, ini adalah gambaran kepada sahibul Quran, iaitu anak-anak kita. Kita semua berakhlak dengan akhlak Quran. Jadi memang ya Allah nak kena faham lagi, nak kena belajar lagi. Dan buat dengan nikmat. Dengan Quran ni semuanya nikmat. Walaupun kita kata sukar ke, payah ke, tapi semuanya diganti oleh Allah dengan kenikmatan. Tak ada yang rugi tuan-puan sekalian. Masya Allah, subhanallah. Kan kita tahu bagaimana orang yang baca Quran. Ustaz ada catat kat sini tuan-puan sekalian. Ya, satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang baca Quran. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Siapa yang mahir sangat dengan Quran, mahir dengan Quran, dia itu akan bersama dengan as-safaratul kiramul bararah. Apa dia as-safaratul kiramul bararah? Bersama mengembara menuju keindahan dan kenikmatan dengan beberapa riwayat yang disebut. Pertama, dengan para malaikat. Orang mahir dengan Quran. Jadi kena hargailah, ya, siapa yang Allah berikan kemahiran dengan Quran. Hargai. Besar tu nikmat tu. Boleh bersama dengan para malaikat, gambaran tu. Boleh bersama dengan para anbiya. Ada yang mengatakan tak, bukan malaikat saja, dengan para anbiya. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Ya, tak ada yang akan jadi Nabi pun. Nabi kita Muhammad SAW adalah khatimul anbiya wal mursalin. Tapi kita nak mencapai kemuliaan, ketinggian tuan-puan sekalian dengan Al-Quran. Sehingga kan disebut bersama dengan safaratil kiramil bararah, dengan Quran. Dan ada yang menyebut dengan para salihin, dengan para kebaikan, dengan segala benda-benda yang baik. Allah dekatkan dengan segala kebaikan. Wallahu a'lam. Tapi gambarannya adalah bersama-sama dengan golongan yang diberikan kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Mahir dengan Quran. Ahlul Quran, hamilul Quran, sahibul Quran. Baik, yang keempat tuan-puan sekalian, qari'ul Quran. Macam mana fahaman kita terhadap qari'ul Quran? Kalau cakap bahasa Melayu, qari' ni apa? Pembaca Quran. Bila kita baca Quran, dipanggillah kita qari'ul Quran. Tapi mari kita ketahui bahawa istilah itu sangat bermakna. Qari'ul Quran menurut Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi menerangkan bahawa orang yang dikatakan qari'ul Quran itu ialah orang yang Al-Quran berada di dalam dadanya dengan cukup lancar pada lidahnya, disebabkan dia membacanya berulang-ulang kali. Maka orang yang beramal dengan mengulangi membaca Al-Quran yang telah lancar itu dengan amalannya, ialah orang yang mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla di negeri akhirat. Itulah yang layak dipanggil qari'ul Quran.
yang hidupnya mengulang-ngulang baca Quran. Bukan tunggu Ramadan saja. Ya, bukan juga generasi yang kalau tak disuruh tak baca. Mengulang-ulang. Ambil berat dengan Quran, ambil faham makna Quran. 2-3 hari lepas, tuan-puan sekalian, ustazah memang agak rasa yelah, alhamdulillah ya, bila kita tengok sesuatu kita belajar kan ya. Okey, Dr. Azhar beritahu, dia kata insya-Allah habis nanti COVID pandemik ni, antara tempat utama beliau nak bawa ustazah pergi. Siapa nak ikut? Ya, tempat utama lepas pandemik lah insya-Allah ya. Tempat pertama nak bawa ustazah pergi ialah dekat Pesantren Al-Fattah di Jawa Timur. Siapa yang dah pergi? Pesantren Al-Fattah di Jawa Timur. Ustazah kata kenapa? Ya, nak bawa ustazah melihat perkampungan Al-Quran. Kenapa kata perkampungan Al-Quran? Sebab pelajar di sana 18,000 orang. Subhanallah, tak tergambar kita ya. So mana sekolah 18,000 orang belajar? Ustazah jaga 180 orang pun, la ilaha illallah. Tak tahu nak cakap lah ya. Macam-macam, berbau-bau perasaan tu. Takut, bimbang, sedih, harap. Memang dengan Allah lah kita kena bergantung. 18,000 nak jaga macam mana? Sampai terfikir tuan-puan, ini kan Quran, bukan kamu yang jaga. Allah jaga. Allah tahu siapa yang akan jadi ahli-ahlinya. Allah akan jaga. Jangan tinggalkan Allah, bergantung dengan Allah. Jangan hanya mengandalkan kononnya kita yang jaga budak-budak hafaz Quran. Tak, bergantung dengan Allah. Yang itu 18,000 tuan-puan sekalian. Dan di sana sudah diangkat menjadi Darul Hadis, tempat pendidikan menghafaz hadis. Kenapa tidak menghafaz Quran? Ustaz tanya ustaz. Sebab jawapannya kerana semua sudah hafaz Quran. Jadi nak buat apa cakap pasal hafaz Quran lagi? Dia dah naik lagi satu dah. Apa dia? Menghafaz hadis. Dan ada 2 orang kalau tak silap saya daripada pelajar kat sana yang telah menghafaz 25,000 hadis dengan riwayat-riwayatnya. An tu kita boleh ingat, tapi nama lepas an tu tak ingat. Nak boleh sampai ke Rasulullah SAW, belajar tu 25,000 hadis. Subhanallah. Selepas dia hafaz Quran, mula-mula rasa macam, iya ke bang? Ya, tuan pun boleh Google benda ni, cari je. Ya, Pesantren Al-Fattah. Tuan-puan sekalian, subhanallah, tak cukup dengan kisah tu yang menyebabkan terujanya. Ya Allah, mudah-mudahan sempatlah dapat pergi tengok ya masa hidup ni. Bulan Ramadan ni tuan-puan, dia ada 15 spot dekat pusat tu, 15 tempat yang memang hanya untuk yang memilih tarawih khatam 30 juzuk satu malam. Ada 15 spot dia. Siapa tak nak yang tu, ada spot yang lain untuk yang sejuzuk semalam ada. Yang tak adanya, yang setakat makna inna a'tayna qul huwallah ada tak? Yang tu tak payah pergi sana, kat sini ada. Ustazah bukan meremehkan surah tu ya, tapi surah tu pendek. Ya, surah tu memang pendek, kan? Jadi tak lamalah kita solat. Banding dengan 30 juzuk, lama tuan-puan sekalian. Mereka bermula baca ayat Quran tu daripada dalam solat maghrib lagi, solat isyak, kemudian dibawa sampai jam 3:30 pagi. 15 spot dia. Boleh pergi tengok, boleh duduk situ. Sampai memang mula terfikir, ya Allah, boleh ke? Dengar bacaan imam dia. Imam dia bukan baca laju, imam dia baca secara tartil. Betul-betul. Dan ramai yang memilih spot yang 15 tu. Ya, sampai tak cukup lah satu, kena buat lagi. Ramai yang memilih untuk apa? Sama ada mengulang hafazan, sama ada hanya untuk menikmati ayat-ayat Quran dibacakan. Bahkan ada satu pakcik tua yang diwawancara oleh wartawan negara tersebut, ya, tanya macam mana, apa perasaannya, ya, dengan wajah yang berseri-seri pakcik tu jawab, bercampur dengan sebab dan sebagainya. Dia kata, kalau dulu saya hanya mendengar kisah bagaimana Rasulullah SAW
sampai melecet kaki, bengkak kaki kerana qiyamul lail, kerana solat baginda, tahajud baginda. Tapi hari ini saya cuba buat berdiri juga, ya, sehingga habis 30 juzuk tuan-puan sekalian, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampailah 3:30 pagi. Dan hari ini saya menjiwai apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbul rasa rindu sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat sangat dengan Nabi. Kita mungkin belum kadang-kadang tuan-puan, kita terlepas pandang dalam bulan Ramadan ni tentang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak buat ni? Waktu ni lah kita nak minta pada Allah agar subur cinta kasih kita pada Nabi. Waktu ni lah. Pakcik tadi bukan cakap saja, dah berdiri dah kat situ, dah buat dah. Dan dia kata memang boleh bengkak sendi ni, memang boleh bengkak kaki kat sendi tu, ya, boleh bengkak, berdiri lama, sujud lama, semua lama. 30 juzuk satu malam. Masya Allah, subhanallah. Adalah niat dalam hati ustazah, ya, rasa nak merasa rasa nak merasa. Cakap dengan ustaz, bang, kita buat je lah kat tahfiz kita, bang, 30 juzuk. Ustaz kata boleh, tapi kena letak 10 ambulan kat depan tu. Takut yang mula-mula ni ambulan tu ustazah lah, kan, ya. Kan, yalah, sebab kita ya Allah, ya Tuhan, ya, kita tahu kan tuan-puan, kita belum pergi sampai tahap tu, ya. Tapi kita cuba, insya-Allah tak ada yang mustahil. Orang lain boleh buat, insya-Allah. Masya-Allah, subhanallah tuan-puan. Kalau tengok dalam internet, ya, kalau dalam YouTube tu, 18,000 orang tu kalau berharap nak pergi masuk kat masjid ke apa, terlampau ramai, ya Allah, ya Tuhan, seramai-ramainya tuan-puan sekalian. Tempat yang sangat luas, ya. Masya Allah, subhanallah. Dengan Al-Quran tuan-puan sekalian, ini yang dikatakan qari'ul Quran, mengulang. Ya, dengan Quran baru panggil qari'ul Quran. Kalau pandai baca saja, baca sekali-sekala saja, itu belum lagi kita kata baca kerana siapa, baca kerana apa, kan banyak kan ceritanya, kan, ya. Lebih-lebih lagi lah, sebab halus, hisab Allah tu halus, ya, hisab Allah tu teliti. Sebab tu dalam hadis pun ada sebut, ada banyak hadis yang menyebut Al-Quran sampai satu masa hanya dibaca oleh seseorang, tapi ayat tu tidak melepasi kerongkong dia, hanya jadi hiasan bibir saja, ya, hanya nak bersedap-sedap saja, tapi tidak masuk ke dalam ni. Maksud dia itu adalah simbolik, tidak pernah sampai kepada hati dia, tidak pernah membersihkan hati dia, tidak pernah menyucikan kekotoran dalam hati dia, tidak pernah menginsafkan hati dia. Sebab kat sini je, syafatain, kat bibir je baca Quran. Hadis juga ada menyebut golongan yang ketika mana mati tuan-puan sekalian menghadap Allah, ya, kemudian Allah tanya, oh, yang datang ni qari'ul Quran, dan Allah tanya, kamu baca Quran kerana siapa? Ya, selama kat dunia baca Quran, kan, orang panggil qari'. Maka dia kata apa? Saya baca kerana engkau. Dahlah baca Quran, bukan baca novel, kan, baca Quran, kalamullah, baca kerana Allah. Tapi Allah kata apa? Oh tidak, jauh dalam sudut hati kamu. Maknanya orang lain boleh tertipu tuan-puan, tapi tidak dengan Allah Azza wa Jalla. Nun, jauh dalam hati kamu. Kamu bukan inginkan pandangan aku, bukan inginkan keredaanku, tapi yang kamu inginkan adalah kamu senang digelar pembaca Al-Quran yang hebat. Allahu Akbar. Banyak benda, ya, dengan Quran. Quran kitab yang mulia. Jangan niat kita hodoh. Quran kitab yang mulia tuan-puan, jangan pula niat kita hina. Bila Quran kitab yang mulia, apa saja urusan kita dengan Quran, ya, dengan niat yang mulia juga. Niat yang mulia tu apa dia? Kerana Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan, saya ingat lagi masa belajar Quran dengan Abah, kan, kita kan belajar Taranum. Bila belajar Taranum, kadang-kadang bukannya sampai suara kita, ataupun kadang-kadang bila nak tarik tu keluar suara pecah, kita tergelak. Sebab nampak abang kita pun gelak, kan, ya, kita akan tergelak. Ayah ustazah punya muka berubah seteruk-teruknya tuan-puan bila nampak ustazah sedang baca Quran, tiba-tiba tergelak. Oh, dia punya marah tu, kan, padahal dia bukan seorang pemarah. Jadi memang saya takut
Kalau baca Quran ada jadi ke tak jadi ke lagu tu, terus je lah. Marah betul dia. Dia kata bab lagu Quran ni itu cerita lain. Quran yang mulia untuk dibaca ni, ya. Jangan sampai hanya kerana lagu tadi langsung kita pun fikir kita ni hanya baca Quran untuk lagu. Ada makna dia tu, Abah cakap. Ada makna dia tu. Kau tak tahu. Ayah saya cakap kat Ustazah. Lainlah tuan-puan cara orang zaman dulu didik Quran macam mana, lain, beza. Ustazah pun tak boleh buat macam tu. Sampai tak boleh ketawa. Kalau putus nafas, berhenti kat tengah-tengah, kena cemat. Tahu tak cemat tu apa? Apa Kak Salwa? Kena cemat ni kena lempang. Tapi lempang dia tu, bila sebut cemat, lempang dia tu bisa tuan-puan. Sakit dia sampai macam lama lah juga, setengah jam kot. Ya, dia punya tarik macam tu kan, dia kena macam tu cemat ni. Allah, sakitnya, padahal kita nafas tak sampai. Abah kata kita dah patut boleh agak. Nafas kita sampai mana boleh berhenti. Kena tahu kat mana wakaf yang sepatutnya. Memang teruk masa belajar Quran dulu. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, benda tu baik untuk kita. Ya, supaya apa? Supaya kita selalu ingat Al-Quran ni mulia. Ya, dimuliakan oleh Allah. Apa saja kait dengan Quran akan dapat kemuliaan. Bulan Syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-puan sekalian dikurniakan mukjizat yang paling besar, iaitu Al-Quran. Maknanya apa saja yang bersama-sama dengan Quran, semuanya akan duduk pada makam yang terhebat. Malaikat yang nak bawa Quran, Jibril alaihi salam. Tak main-main, apa saja pasal Quran, naik terus, naik terus, naik terus. Tiba-tiba kita baca Quran, kita gelak-gelak. Tiba-tiba kita baca Quran hanya semata-mata untuk mengindah-indahkan saja. Padahal tentang ayat tu tengah cakap pasal apa? Pasal kemurkaan Allah. Dan kita ketawa. Itu kepantangan cikgu-cikgu zaman dulu lah, ustaz-ustaz zaman dulu. Sebab apa? Yang utama pada Quran tu adalah intipatinya, ya, kandungannya. Betul, taranum tu penting, segala tu penting, tak nafi. Tapi jangan sampai dalam belajar tu kita tidak ada adab, akhlak dengan Al-Quran. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah cerita pengalaman kan, ya, pengalaman. Supaya lepas ni tuan-puan tolong buat sesuatu, ya, pada diri kita, keluarga kita. Kita sama-sama buat, ya. Ustazah pun kena bertindak. Untuk tadi memberikan anak kita dua perkara, Al-Quran dengan bahasa Arab. Doa tuan-puan. Satu lagi video daripada pesantren Al-Fatah tu. Ada satu orang hamba Allah, mungkin guru-guru lah, ustaz-ustaz agaknya, panggil satu anak umur 8 tahun. Anak umur 8 tahun panggil nak tebuk Quran. Cuba bayang anak kita masuk umur 8 tahun. Ya, Masya Allah. Sampai saya kata Masya Allah, Subhanallah, Allah Maha berkehendak. Apa saja Allah mudahkan akan jadi mudah, tuan-puan. 8 tahun anak tu Masya Allah dipanggil ustaz dia. Kemudian ustaz tu kata, okey, saya nak tebuk kamu daripada ayat Quran 30 juzuk dan kamu akan jawab. Budak tangguh. Okey. Kemudian ustaz dia pun tebuk tuan-puan sekalian, nanti boleh google lah, ya, tebuk ayat Quran, dan dia boleh jawab. Dia boleh jawab, dan masa dia baca tu macam ni dia baca, macam ni dia baca ayat Quran. Subhanallah. Tebuk lagi sampai tebuk surah Az-Zukhruf, itu dah hujung-hujung dah, ya, tengah nak buat ke hujung dah Az-Zukhruf. Baca-baca dia sambung. Bila dia sambung tu, kita dapat tengok seorang anak kecil umur 8 tahun dengan penuh kenikmatan membaca Al-Quran. Mata tu pandang ke atas sambil macam ni. Baca Al-Quran. Ustazah boleh kata gitulah. Macam tu nak baca tak boleh dah. Tak ingat dah apa yang dia baca. Dan dia baca dengan suara yang Masya Allah, Subhanallah tuan-puan sekalian. Sedap sangat. Lunak. Tak ada masalah pada tajwid. Tak ada masalah pada makhraj. Umur 8 tahun, tak ada masalah. Subhanallah. Ustazah tengok tu tengah malam, 11 lebih kat pukul 12, menitik air mata. Menitik air mata. Dalam hati tu kata apa ya tuan-puan? Wahai Allah, Kau Maha berkuasa atas segala-galanya. Wahai Allah, kalau tidak anak aku,
berilah kepada cucu cicitku ya Allah nikmat sahibul Quran wa ahlul Quran. Itulah doa masa tengok. Jangan kita lupa Ramadan ni tuan-puan, doa. Kalaupun tak anak, cucu kita, cicit kita, akan ada nanti daripada keturunan kita, Masya Allah, ahlul Quran, min awliyaillah, wali-wali Allah, yang Allah berikan keistimewaan. Kuncinya mesti Quran. Baik, balik kepada apa cerita tadi? Apa yang Ustaz nak cakap tadi? Lupa pula dah. Kak Salwa, apa yang sampai ke Al-Fatah? Tadi Ustaz katakan, ya, apa saja yang dengan Quran akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, Ustazah nak kongsikan ya tuan-puan sekalian, supaya jadi tindakan kita semua kan ya. Balik ni cari guru untuk keluarga kita. Jangan main-main, jangan tangguh-tangguh. Selalu jumpa orang yang nak belajar Quran lah Ustazah, nak suruh nak belajar Quran lah. Apakah susah sangat benda tu? Ya. Kadang-kadang Ustazah ada jumpa tak orang yang boleh ajar? Dia kata boleh, insya-Allah Ustazah boleh bagi. Ustazah nak gambarkan tuan-puan, jangan jadikan benda tu complicated sangat. Sebenarnya senang je. Asalkan kita berkehendak sungguh-sungguh, jangan tangguh. Ya, jangan tangguh. Okey, berapa ramai pelajar-pelajar hafiz Quran, yang pandai baca Quran, mahir Quran, ambil santuni mereka dengan baik. Tolong ajar anak saya, tolong ajar keluarga saya, tolong ajar saya sekali sebagai mak ayah ya, untuk belajar. Kita mulakan belajar dulu tuan-puan. Jangan tangguh-tangguh masa berjalan. Dan itulah dia ya, wa alqa ma'adhirah, suka bagi alasan. Kita bagi alasan dah sampai 30 tahun. Anak kita dah jadi buluh. Sekarang buat. Sekarang kita tebus balik tuan-puan sekalian. Buat masa nuzul Quran kan tuan-puan sekalian. Apa yang kita boleh buat secara berkeluarga dalam masa pandemik ni, kita usahakan nuzul Quran. Sebagai seorang ibu, bagi ucapan pada anak kita pada hari nuzul Quran. Itu lebih bermakna tuan-puan. Mak nak bagi ucapan ni nak, sempena nuzul Quran, semoga Al-Quran itu menghidupkan jiwamu. Buatlah poster sendiri. Kak Salwa pandai buat poster. Tak terkejut anak kita, mak bagi poster khas pada anak sempena nuzul Quran. Buat sesuatu, buat sesuatu. Bukan nak bagi ucapan ke orang gitu-gitu je. Tak, ni keluarga kita ni ya, yang paling dekat ni, paling utama. Bagi pada anak kita buat sesuatu tuan-puan sekalian ya. Panggil guru Quran belajar. Sebab begini, nikmat itu hanya dirasai, maknanya hanya betul-betul dinikmati kalau kita dah rasa. Nak cakap pun susah. Ya, sahabat-sahabat, jauh ya nak banding dengan orang alim ke apa. Bukannya ustazah dah merasai ke, tak ada ya, nak banding dengan nikmat-nikmat orang alim tu. Tapi sikit ni pun rasanya ya Allah, tak pandai cerita macam mana. Kenapa? Siapa yang bagi anak dia Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan sekarang saja anak tu mensyukuri ya tuan-puan, nanti bila anak tu dah besar tak tahu nak cakap macam mana syukurnya tuan-puan sekalian. Tak tahu nak cakap. Tak payahlah mak bagi tanah ke rumah ke, tak apalah, bagilah kat yang lain, tak naklah kita. Sungguh nikmat dah terlampau besar. Dan ustazah benar-benar merasainya bila kita tiap-tiap kali kita mendengar ya, mendengar syekh-syekh bacakan ayat-ayat Quran ya, yang maknanya dengan alunan yang sangat sedap. Dia punya masuk dalam hati kita tu tuan-puan sekalian ya, sangat berbeza, sangat lain. Betul tuan-puan, percayalah, Quran boleh melembutkan hati yang keras. Hati kita keras ya, mungkin kita banyak buat dosa, kita kurang taubat pada Allah, kita mungkin sedang bergaduh dengan pasangan kita, kita mungkin tengah marah, dendam, tak nak maafkan orang. Cuba dengar ayat Quran. Dalam keadaan faham adalah berbeza dengan tak faham. Ini macam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab kan ya, bila dengar ayat Quran tuan-puan sekalian. Jadi pernah satu ketika, masa tu ustazah mendengar bacaan Quran tu daripada seorang syekh yang ustazah dengar muhadarah dia, syarahan dia dalam YouTube, orang Arab. Dia membacakan suratul Ahzab ya, kalau tak silap ustazah ayat 23, macam silap tu ya,
membacakan daripada suratul Ahzab. Ayat yang ke-28. Jadi bila kita dengar dia baca, dia macam, ini mula-mula Ustazah dengar lah ya, syarahan tu, Ustazah macam terdiam sekejap, macam ada ayat tu ya. Dulu-dululah ni ya. Ayat dia tu tuan-puan, bila kita fahami, tiba-tiba pada waktu itu dia buatkan Ustazah tak senang duduk. Tak senang duduk. Ini berkongsi kisah yang benar ya, untuk sama-sama fikirkan. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, sekiranya yang kamu inginkan dalam hidup ini adalah dunia dan segala perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, maka mari sini aku berikan kamu mut'ah, iaitu pemberian yang bermaksud apa? Usarrihkunna sarahan jamila, aku lepaskan kamu dengan cara yang baik. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk sampaikan kepada isteri-isteri baginda. In kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, tapi sekiranya yang kamu inginkan adalah keredaan Allah, Rasul dan hari akhirat, fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk kalian pahala yang sangat besar. Lalu subhanallah tuan-puan sekalian, bila ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ayat ni, sebab Allah perintah pada Nabi kan, Nabi tanya ke Aisyah ya, dan Nabi telah menjelaskan kepada Aisyah supaya Aisyah fikir dululah nak jawab macam mana, sebab bukan calang-calang ya ayat ni ya. Ujung dia apa dia? Usarrihkunna sarahan jamila, kalau pilihan kamu dunia, okey, berpisah. Sampaikan Nabi memberikan isyarat pada Sayyidatuna Aisyah seolah-olah maknanya fikir dululah, tanya mak dulu, bincang dengan mak dulu. Sebab kalau pisah mana pulang baliklah pada mak ayah, bincang dengan mak dulu. Apa jawab Aisyah? Pilihan ini aku tak perlu bincang dengan mak bapak aku. Pilihan yang Allah berikan ni aku tak perlu bincang dengan mak ayah aku. Aku memilih keredaan Allah, aku memilih keredaan Rasul dan hari akhirat. Aku tak akan pilih dunia dan segala perhiasannya, takkan. Lalu diikuti oleh isteri yang lain. Sahabat, apa yang Ustazah jadi terlalu, maknanya Ustazah kata tak senang duduk dengan ayat tu, daripada muhadarah ceramah Syekh Arab tu, Dr. Saleh Al-Mughamisi, bila dia tanya-tanya, dia huraikan, dia kata apa? Cuba kalian tanya diri kalian, keinginan kalian itu ya, keinginan dalam hati kita ni terjelma bagaimana pada pandangan anak-anak kita. Yang itu memang menganga Ustazah tuan-puan sekalian. Kita ada keinginan, kita tak payah cakap dengan mulut. Kita tak payah cakap mak nakkan keredaan Allah, takbir, tak payah. Ya, tak payah kata mak nakkan keredaan Rasulullah SAW. Itu cakap mulut tuan-puan. Siapa pun insya-Allah boleh cakap bisyafatain, dengan lidah, dengan bibir. Tapi soalannya ialah cara hidup kamu, gaya hidup kamu. Kamu mengajar anak kamu tentang dua keinginan tadi. Yang kamu inginkan dunia atau keredaan Allah. Anak kamu akan belajar daripada itu. Masa tu tuan-puan, ya Allah ya Tuhan, baru nak bertanya pada diri, apa yang aku dah tunjuk ya pada anak-anak? Apa yang aku dah tunjuk pada anak-anak? Anak-anak ni tuan-puan lahir tak tahu apa-apa kan? La ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa.
Setiap nama benda itu dengan izin Allah, kita kan yang ajar dia. Cawan, kan? Ya, beg, apa lagi? Cermin mata, kita yang ajar. Jadi bila teringat, bila terfikir, ya Allah ya Tuhan, apa ya, pandang balik apa yang aku telah ajar. Tiba-tiba kita rasa macam mungkin keliru anak-anak kita, keliru. Entahlah Umi tu ceramah bunyi macam nak keredaan Allah, rasanya lah macam tu. Sebab kita tuan-puan sekalian, belum tentu yang kita cakap zahir sama dengan batin. Belum tentu. Sebab tu kita mohon, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku. Jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, ya Allah. Jadi waktu tu sahabat-sahabat, Ustazah rasa macam, ya Allah, apakah anak-anakku tidak jelas dengan pilihan ini? Sedangkan Allah mendidik Nabi SAW jelas, bagi settle, selesai dengan isteri-isteri, tanya pilihan tu apa, nak apa dalam hidup. Jadi Ustazah memang terasa macam ada berdosa dengan anak, rasa macam tak memberikan satu input yang jelas. Ya, kita tu macam keliru kan, ya. Jadi apa yang Ustazah buat satu hari, kumpulkan anak-anak, ya, bawa pergi hotel. Ni yang saya ingat Ustazah lah, ya, bawa pergi hotel. Ustaz saya tak bawa. Masa tu Ustaz pun ada urusan. Jadi Ustaz pun mungkin ingatkan Ustazah saja nak bawa anak bercuti. Yang herannya hotel tu dengan rumah 10 minit je. Ya, kok kata pergi Langkawi lain cerita. Ini dah lama bukan masuk SOP, ya. Okey, anak-anak pula ingat Umi saja nak bawa sebab nak suruh teman adik-adik mandi kolam kot. Sebab dekat sangat hotel tu, 10 minit. Pergi. Sampai kat sana, Ustazah ni dah macam lain je kan. Sebab dalam hati ni tuan-puan, ya. Okey, adik yang kecil-kecil, Ustazah minta ada satu orang lain, ya, tolong jaga, bawa lah pergi mandi kolam. Ni nak selesai 3-4 yang besar ni, yang dah anak dara, yang dah teruna. Okey, diorang semua suspend. Apa pasal Umi ni? Okey, dudukkan depan-depan. Dan kemudian Ustazah memang, bila semua dah okey duduk depan Ustazah, memang dah tak tertahan dah. Kita dah tahan lama kan, kita pun menangis sepuas-puasnya. Betul tak nak ada sikit pun lagi dalam hati ni rasa macam tak lepas, tak nak, ya. Bagi lepas, dan tak lepaskan dengan menangis. Dia menangis, anak tu gosok. Dia tak tahu apa masalah mak dia ni kan, dia gosok gitu, nangis. Dan dia tak terfikir pun apa yang akan mak dia cakap. Lepas tu dah boleh bercakap, baru Ustazah cakap. Ustazah mulakan juga dengan, Umi kumpulkan hari ni adalah untuk meminta maaf setinggi-tinggi, sedalam-dalamnya dengan anak-anak Umi. Umi nak minta maaf sangat. Sebab dalam hati ni terbuku. Anak-anak kata, kenapa? Ustazah pun baca ayat tadi. Umi rasa tidak berjaya menunjukkan kepada kalian bahawa yang paling best dalam hidup ini adalah mencari keredaan Allah, dan dengan dunia kita berpada. Ya, yang tadi disebut, sampai tak boleh, tak layak nak teruskan jadi isteri Nabi kalau dalam hati tu ada keinginan terhadap dunia dan segala perhiasannya. Apa yang kita cakap pada anak, apa yang kita pamerkan pada anak, tak tahu anak kita belajar apa dengan kita, tuan-puan sekalian. Ya, kalau anak kita asyik kata, mak ada sale tau, agak-agak apa yang kita ajar pada anak kita? Ya, asal ada diskaun je cari kita. Agak-agak aura apa yang ada pada anak-anak, yang anak-anak kita lihat kita. Ada orang anak-anak dia kalau bab-bab kuliah agama, anak-anak tu akan cari mak dia. Mak, Ustazah tu datang nanti kat masjid dekat ni mak. Kenapa? Sebab aura yang mak dia tunjukkan, ya. Dan Ustazah nak pergi lebih dalam lagi daripada tu, sampailah kita boleh bimbing anak-anak kita, tuan-puan, soal pilihan yang mereka nak buat dalam hidup. Bukan cakap dengan mulut semata-mata, tapi dia nampak, ya, mak saya adalah ahli sujud, mak saya ahlul qiyam, mak saya ahlul ibadah, mak saya ahlul Quran. Itu dah berlaku ke belum? Yang itu maksud Ustaz. Ya, jadi lepas pada minta maaf dengan anak, sebut, lepas tu cakap dengan anak, tolonglah faham ayat ni, marilah sama-sama kita pun, ya, ke arah maknanya mengamalkan, memahami ayat ni.
anak-anak angguk faham, okey Umi, relax Umi, macam tu lah kan ya. Boleh insya-Allah. Nak dapat komitmen bersama tu, ya, sama-sama lah nak. Kalau kat dunia pun tak boleh kita sama-sama pegang tangan macam ni cakap ya nak cari redha Allah, agak-agak akhirat besok sama-sama tak nak masuk syurga. Kalau kat sini kat dunia pun malu-malu nak cakap dengan anak, segan-segan nak cakap dengan anak, akhirat besok macam mana cerita? Ya, al-akhilla yauma idzin yang disebut dalam Quran, masa kat dunia kamu berkasih sayang, akhirat besok kamu bergaduh sakan. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Anak dakwa mak bapak, kenapa tak ajar? Suami dakwa isteri, isteri dakwa suami, habis semua, kecuali yang bertakwa. Jadi sahabat-sahabat, lepas bawa dengan anak macam tu cakap, ya, so komitmen bersama. Kesianlah Kak Umi nangis tu kan ya. Dan anak-anak kata okey Umi, insya-Allah ya kita cari keredaan Allah. Baru rasa lapang. Lepas minta maaf baru rasa lapang. Waktu tu terbuku yang hanya Allah yang tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, nuzul Quran bukan semata-mata nak bercakap tentang ya bagaimana Quran diturunkan. Itu fakta tuan-puan ya yang kita boleh belajar. Kalau diringkaskan fakta tu dalam selai 2 lembar surat je, berapa minit je boleh baca. Tapi kita jangan lupa, Quran diturunkan pada Nabi SAW, dan sekarang adalah proses Quran turun dalam hati kita, ya, menyentuh jiwa-jiwa kita. Kita mengamalkan Al-Quran, lalu kita turunkanlah Al-Quran tu pada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dia tak terhenti setakat itu tuan-puan sekalian. Kalau tak, kita hanya membaca fakta, sejarah bagaimana Al-Quran itu diturunkan, ya, tapi dalam kehidupan kita seolah-olah terhenti sampai kat Nabi je, ya, tak masuk ayat tu dalam dada kita, tak masuk ayat itu menjadi darah daging kita, dan tidak menjadi keutamaan dalam hidup kita untuk menyampaikan Quran kepada anak-anak dan masyarakat. Itulah soalan ya yang Ustazah tinggalkan. Tuan-puan jawablah dengan cara masing-masing. Yang penting mudah-mudahan kita buatlah sesuatu, ya, syukurilah nikmat Al-Quran yang Allah jadikan panduan dalam kehidupan kita, syifaun lima fis sudur, penawar dalam apa jua bentuk kesakitan jiwa. Dan sahabat-sahabat sekalian, berikanlah kepada semua yang kita cintai dan sayangi, supaya kita sama-sama faham Al-Quran, menikmati Al-Quran. Dengan itu sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih ya atas perhatian yang diberikan. Ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah ampunkan salah silap kita. Ustazah pasti dalam menyampaikan ceramah ni banyak salah silap. Ya Allah, ampunkanlah kami. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.